Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang merupakan kes 8895. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 381 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,980 kes. Terdapat 195 tambahan kes-kes baru kepada 25 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 60 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman, di mana salah satu daripadanya ialah kluster Destiny Jaya Sendirian Berhad. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 2839. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 160 kluster. Dalam faedah itu, terdapat 126 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 322 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,690 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,226 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,803 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 403,077 ujian. Menteri Kesihatan turut mengongsikan sebagaimana sidang media Kementerian Kesihatan pada 8 Oktober 2021 yang mana dasar pengasingan di rumah atau home isolation policy bagi pesakit-pesakit COVID-19 telah dimulakan, khusus bagi pesakit-pesakit yang dikenal pasti tergolong dalam kategori 1 dan kategori 2A. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa pesakit-pesakit dalam kategori 1 dan kategori 2A yang didapati lebih sesuai menjalani rawatan di pusat-pusat pengasingan atas sebab-sebab tertentu, mereka akan dipindahkan dengan segera ke pusat-pusat berkenaan. Ini adalah untuk memastikan mereka dapat diberikan rawatan segera jika keadaan mereka menjadi lebih teruk. Oleh yang demikian, sesiapa yang pada masa ini berada di pusat-pusat pengasingan adalah dinasihatkan untuk bersabar dan meneruskan pemantauan di pusat-pusat tersebut. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pada 9 Oktober 2021, seramai 6,506 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 328,431 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 72.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 211,380 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46.6% daripada jumlah penduduk negara. Kementerian Kesihatan telah meneliti waktu-waktu perkhidmatan di pusat-pusat vaksinasi. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Semua pusat vaksinasi di seluruh negara akan ditutup pada jam 6 petang
bermula pada hari Ahad 10 Oktober 2021. Bermula hari Isnin 11 Oktober, pusat vaksinasi stadium tertutup akan dibukakan secara walk-in pada setiap hari dari 8 pagi hingga 6 petang bagi pemberian dos pertama sahaja dan dibukakan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pada hari Ahad masih dibukakan kepada syarikat-syarikat secara berjadual sama ada warga tempatan atau pekerja asing. Kementerian Kesihatan akan menjalankan perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Mukim Labi hari ini sehingga 13 Oktober 2021 di Klinik Kesihatan Labi bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang khusus untuk penduduk Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat dan persekitarannya. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 boleh datang terus secara walk-in. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke klinik kesihatan Labi disebabkan masalah kesihatan, mereka hendaklah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Menteri Kesihatan juga menjelaskan hasil pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dijalankan pada 9 Oktober 2021 bermula 8 malam sehingga 4 pagi semasa larangan keluar rumah. Sebanyak 30 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan telah mempertingkatkan usaha untuk menggunting gelang bagi mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin 14 hari. Menurut Menteri Kesihatan, jika terdapat masalah seperti kelambatan dalam menggunting gelang, orang ramai boleh menghubungi talian 815-0522 dan 816-0522. Bagaimanapun, gelang tidak boleh digunting sebelum menelefon ke talian tersebut. Auda boleh mencegah jangkitan COVID-19 antaranya dengan mengambil langkah berjaga-jaga selepas pulang ke rumah. Ikuti nasihat kesihatan ini untuk panduan kita bersama. Nasihat kesihatan untuk mencegah COVID-19 semasa pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, bersihkan tangan Auda sebelum menyentuh pemegang pintu. Sebaik sahaja masuk ke dalam rumah, tanggalkan sungkup muka Auda dan buang ke dalam tong sampah yang tertutup. Buang kertas atau resit yang tidak berguna. Jika Auda memakai sungkup muka jenis kain, tanggalkan sungkup muka tersebut dan masukkan ke dalam bakul dobi yang khas. Auda hendaklah mencuci sungkup muka tersebut setiap hari. Menyah kuman barang Auda seperti kunci, cermin mata, telefon bimbit ataupun laptop. Jangan menyentuh atau bersandar pada apa-apa benda. Amalkan penjarakan fizikal dan jangan bergaul dengan ahli rumah yang lain. Cuci tangan Auda dengan sabun dan air atau bersihkannya dengan sanitizer tangan. Tukar pakaian Auda dengan segera. Auda juga boleh mandi jika perlu. Setelah Auda melakukan semua perkara yang telah dinyatakan, Auda sekarang boleh bergaul dengan ahli rumah yang lain. Nasihat kesihatan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Mix Media. Sejak penularan pandemik, statistik yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan tahun lalu sahaja perkhidmatan psikologi di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menerima purata 400 ke 500 pesakit setiap bulan. Dalam masa yang sama, Talian Harapan 145 merekodkan lebih 700 panggilan pada bulan Ogos tahun ini berbanding 200 panggilan. Meskipun tanpa pandemik, kira-kira 1.5% dari jumlah penduduk terjejas akibat masalah kesihatan mental. Perkara tersebut dinyatakan oleh Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan dan Sukan, semasa majlis pembukaan Hari Kesihatan Mental Sedunia Negara Brunei Darussalam 2021 yang diadakan secara maya. And most important of all of us are aware that mental health is a real issue in Brunei Darussalam and beyond. This is why the work and advocacy that has been done by everyone is so important. This is an ecosystem
that recognizes mental health is at the core of our well-being, the foundations that enable us to lead fulfilling life and to participate fully in our community. Sementara itu, Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya antara lain berkata, melalui acara tersebut diharap akan ada rangsangan ke arah kesedaran yang lebih baik mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Australia was pleased to contribute 100,000 Australian-manufactured AstraZeneca vaccines. Acara diselajurkan dengan forum secara dalam talian mengenai pendidikan kesihatan mental dan realitinya yang disertai oleh 88 orang melalui aplikasi Zoom dan 321 tontonan melalui YouTube live stream. Acara tersebut akan diadakan selama 3 minggu dengan mengetengahkan beberapa program seperti forum, bengkel dan kumpulan-kumpulan sokongan. Hari Kesihatan Mental Sedunia Brunei Darussalam 2021 dianjurkan oleh Kio Hart, Global Shapers Community Bandar Seri Begawan dan Peka Consultant and Clarity Sendirian Berhad. Jumlah populasi belia ASEAN dijangka mencapai lebih 220 juta orang pada tahun 2038. Berikutan jangkaan jumlah yang besar itu, pelbagai program dilaksanakan bagi melengkapkan belia dengan modal insan dan jati diri walaupun dalam keadaan mencabar ketika ini disebabkan penularan wabak COVID-19. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Penularan wabak COVID-19 tidak sedikit pun menghalang belia ASEAN untuk meneruskan kegiatan kebeliaan. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan norma baharu bagi melaksanakan pelbagai program. Ia semata-mata bagi melahirkan belia yang bakal menjadi pemimpin masa depan dan peneraju perubahan. Sebagai contoh, ASEAN Youth Forum dan juga ASEAN Innovation Platform Dialogue yang telah dikendalikan oleh Majlis Belia Brunei sendiri. Waktu forum-forum ini ada sesi perbincangan kan. Di sinilah diorang dapat bertukar-tukar pendapat dan membuka minda mereka untuk lebih peka tentang keadaan di serantau. Sebilangan belia yang aktif menyertai kegiatan ASEAN mengakui penglibatan mereka dalam pelbagai aktiviti membawa manfaat bukan sahaja kepada diri mereka sendiri, bahkan kepada negara. Untuk mengambil peranan selaku ambassador dalam mengharapkan nama negara, apalagi lagi dengan Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini. Penglibatan belia dalam aktiviti ini akan menimba ilmu, mengeratkan silaturahim dan kefahaman di antara negara anggota ASEAN. Menguatkan lagi keyakinan mereka dan juga mampu jadi pemangkin kepada kejayaan bagi belia dan negara. Pertama sekali melalui kegiatan ASEAN, belia dapat meneroka lagi, menghayati dan juga menghargai semangat ASEAN, iaitu one vision, one identity and one community. Keyakinan yang ada pada setiap diri belia ini jelas mencerminkan sikap positif mereka sebagai peneraju dan penggerak dalam sama-sama membentuk masyarakat prihatin dan bersedia berkhidmat. Aziz Ahmad untuk Berita RTB. ASEAN, we care, we prepare, we prosper. We prosper.